Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-aziz al-alim adada kulli harfin kutiba wa yaktabu abadan abidin wa dahru dahidin. Allahumma alimna ma jahit wa zakarna ma nasitu fa fahannaha Sulaiman wa kunnatal hukma wa ilma wa syakna ma'an huda wa sabbih mutairan fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabbal Musa wa Harun wa ya Rabbal Ibrahim wa ya Rabbal Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna fahma wal ilma wal hikmata wal aqla wal hifza bi rahmatika ya marhamin. Allahumma faqihna fi din ma'an min at-ta'bin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi pada pagi ini kita teruskan kuliah duha kita seperti biasa, dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung balik tafsir kita, yang mana hari ini kita akan masuk tafsir yang seterusnya di dalam surah Al-Fil. Betul Surah Al-Fil Boleh tengok pada surah Al-Fil, surah yang 105 daripada 114 surah di dalam Al-Quran. Yang mana surah Al-Fil ini diturunkan di Mekah, dia mempunyai 5 ayat sahaja. Dipaham Baik, insya-Allah kita baca sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijjin. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Okey, baik, kita tengok balik surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Fil. Nama ni diberi sepenuh tentera bergajah lah. Baik, surah Al-Fil yang mana diturunkan di Mekah, dia ada 5 ayat sahaja. Baik, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera, yakni yang dipimpin oleh pembawa gajah, yakni yang hidup, yang hendak meruntuhkan Kaabah. Jadi tujuan tentera Abraha ni nak pergi serang kota Mekah ialah nak meruntuhkan Kaabah. Baik, itu ayat pertama. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jangan jangan tadli. Ya, kalau betul-betul nak sebut rubah ni, orang yang paling betul ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh walau nah, tu rubah ni orang paling tepat ialah Rasulullah yang sebut. Jadi kalau ikut guru saya, kena tolak lidahnya. Kena tolak. Jangan tadli. Jadi baris atas pula rukbah tadli.
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Matikan dia. Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka di dalam keadaan yang merugikan dan memusnahkan. Jadi apa saja Abraha duk rancang, buat ringgit mereka, tenaga, nyawa, semua merugikan. Wa arsala alaihim tayran ababil. Bukan tayron, po, huruf po. Nah, jelas ke huruf po. Ta'alaihim. Ada setengah dia asyik sangat baca Fatihah ni. Ta'alaihim, nak ke apa tu. Jadi ta'alaihim, ta'alaihim dalam surah Fatihah tu ta, huruf ta, bukan po. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan ia telah menghantar kepada mereka, yakni rombongan burung berpasuk-pasuk, yakni berpasukan, yakni dalam sekumpulan rombongan burung, iaitu dipanggil burung ababil. Tarmihim bihijaratim min sijil, yang melontar mereka itu burung tu dengan batu-batu dari sijing, iaitu neraka sijing, tanah yang dibakar keras. Jadi batu ni keraslah sifat dia. Faja'alahum ka'asbim ma'kul. Jadi ain ma'kul. Faja'alahum ka'asbim ma'kul. Lalu ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Ini kesan daripada dilontar batu oleh burung ababil kepada tentera Abraha. Baik, cuba kita tengok balik. Dalam ayat yang pertama ni Allah Ta'ala jelaskan kepada kita. Allah Ta'ala kata, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau wahai Muhammad, engkau ni kena kepada Nabi Muhammad kita. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Muhammad, tidakkah engkau wahai Muhammad tahu, sebenarnya tahu apa yang Tuhanmu terhadap mereka mempunyai gajah. Ni. Jadi tuan-tuan, dalam ayat ni sebenarnya nak cerita kepada kita satu peristiwa yang berlaku pada tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ni satu manusia yang istimewa. Jadi sebelum kelahiran Nabi, hari kelahiran Nabi dan selepas hari kelahiran Rasulullah SAW, ada benda yang luar biasa berlaku yang terjadi. Jadi contoh seperti sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, mak Nabi Aminah lah, mak Nabi ni nama Aminah, semasa duk mengandungkan Nabi SAW, ada satu orang beritahu kepada mak Nabi ni. Mak Nabi dengar satu suruhan yang mana, wahai Aminah, letakkanlah nama anakmu ini dengan nama Muhammad. Tu Aminah dengar. Jadi nama Muhammad ni pada zaman tu tak ada orang pakai lagi. Tak ada orang pakai nama Muhammad ni. Yang pertama sekali yang pakai ialah Muhammad ni ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nama Muhammad ni membawa maksud yang cukup baik dan terpuji. Dalam bahasa Arab dia ada makna yang terpuji, dan mereka ni dalam bahasa Arab, tetapi mereka ni orang Arab tak teringat pun nak letak nama anak dia nama Muhammad. Bila orang-orang Arab ni anak dia lahir, dia tak teringat langsung nak letak nama Muhammad, padahal dalam bahasa Arab ada nama Muhammad dan makna yang cukup mulia, tapi tak teringat langsung nak bubuh nama ni Muhammad dekat anak-anak mereka. Tu rupanya nama Muhammad ni orang panggil apa, di reserve ke reserve disimpankan hanya untuk Nabi kita Muhammad SAW seorang sahaja yang pakai nama tu. Pada mula-mula orang yang memakai nama Muhammad, yang pakai mula-mula nama Muhammad hanya Nabi kita Muhammad SAW. Sebab itulah kita ni boleh ambil peristiwa ni, kalau boleh nak ambil berkat nama Nabi, letaklah anak lelaki kita nama Muhammad. Kita nak ambil berkat Rasulullah. Nama yang paling afdal sekali di penduduk langit sabit riwayat itu nama Ahmad. Nama Ahmad. Dan yang kedua nama Muhammad. Jadi dua-dua ni boleh letak Ahmad ataupun Muhammad. Tapi kalau kita nak letak juga nama anak kita nama hebat-hebat, maka letaklah Muhammad tu di depan. Letak nama Muhammad di depan, letaklah, contoh saya pun sendiri Muhammad Arif. Pendek je nama saya ni. Kalau tak teringat letak Muhammad Arif saja.
Tu pun orang panggil Rih. Tu pun orang panggil Rih tu. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak letak nama anak, lebih baik letak nama ringkas saja, tak perlu nama panjang-panjang. Ni Muhammad Azim Anwar Ghazali bin Yunus. Nah, 3 nama dia seorang. Nak panggil apa ni? Nah, Muhammad Azim Anwar Ghazali. Lah sekali orang panggil Li. Nah, Li sihat Li. Nah, Li je lah. Pasal panjang sangat. Tu pun nama Muhammad Arif orang panggil Rih. Ada setengah panggil Yeh. Maka berumah Yeh lah pula. Nah, tu. Maka ikut sunnah Nabi. Nama lelaki boleh kita letak nama, ikutlah nama Nabi-Nabi pun boleh. Nabi Idris, Nabi Yunus, Hud, Daud alaihissalam, Ibrahim. Jadi boleh letak nama tu. Dan juga nama para malaikat boleh letak. Izrail, Mikail, Israfil. Nama siapa? Izrail. Allah, Izrail. Takut dengar. Izrail dah datang tu. Izrail. Rupanya Ustaz Izrail datang. Nama Ustaz tu. Tapi pakak risau habis Izrail datang. Saya nampak Izrail datang tadi. Izrail singgah beli apa ni, nasi kerabu tadi. Rupanya Ustaz nama Izrail. Jadi menyusahkan orang. Jadi kalau habis risau, lagi-lagi tu ya dah buang ni, dah takut. Dah. Nama Mikail, nama apa? Nama Mukanakir. Nama Mukanakir nak Allah takutnya. Tapi boleh, tak ada masalah. Ataupun kita letak nama sahabat Nabi, boleh, tak ada masalah. Cuma yang tak boleh dilarang oleh syarak, iaitu nama Allah dan nama Asma'ul Husna. Secara tunggalnya tak boleh. Contoh nama Allah, tak boleh kita letak Allah bin Mamat, tak boleh. Pasal nama Allah ni lafzun fil khassu fil lafzi wa khassu fil makna. Khusus pada lafaz dan khusus pada makna. Hanya berhak nama Allah tunggal ni hanya kepada zat Tuhan saja. Tetapi kalau sandaran boleh. Contoh Abdullah, itu boleh. Abdul maksud hamba kepada Allah. Contoh Abdul Rahim, Abdul Razak, itu boleh. Tapi kalau letak Ar-Rahman saja, Ar-Rahim saja, ada setengah ulama melarang. Pasal wujud satu penghinaan. Contoh kalau letak nama Allah, tiba-tiba kawan dia datang, Allah ada di rumah. Mak dia kata Allah tak ada di rumah, Allah tengah memancing. Allah memancing. Jadi wujud penghinaan. Jadi pernah dulu Ustaz cerita kan, ada bapa dia mempenama anak dia nama Allah, akhirnya anak tu hidup tak berapa lama dipanah petir. Jadi kalau nak dipanah petir, letak nama Allah. Jadi janganlah. Itu maksudnya. Ambil nama ni. Contoh kalau anak perempuan, nama apa yang paling elok? Letak nama anak Nabi. Siapa anak Nabi? Ada nama orang kan? Yang sulung laki-laki nama Qasim. Yang kedua Rugayah ke apa? Yang ketiga Ummul Kalsum. Yang keempat Fatimah. Yang kelima Abdullah. Jadi Nabi ni ramai anak perempuan. 3 anak perempuan, 2 lelaki kan? Itu anak bersama Fatimah. Seorang lagi anak bersama dia Fatimah pula dah. Khadijah. Seorang lagi dengan Maryam Al-Qibtiyah, orang Mesir. Dapat seorang nama Ibrahim. Hidup tak berapa lama lah, lebih kurang 18 bulan saja. Jadi letak nama Fatimah, nama Rugayah, cantik. Tapi orang kita sekarang ni dah malu nak letak. Letak nama apa? Nama Kristian. Dah dekat nama Kristian dah. Allah, janganlah kita letak nama-nama hok pelik. Tapi kan nak letak nama Nabi ke, nama contoh anak saya ni letak nama Sumayyah. Siapa Sumayyah? Orang yang pertama mati syahid. Saya ambil berkat tu, insya-Allah anak saya pun dapat berjuang macam tu dengan harapan lah. Nak jadi apa lepas ni, hanya kita usaha sajalah yang merancang Allah Ta'ala. Jadi letak nama ringkas. Anak saya Sumayyah binti Muhammad Arif, tu je. Tu pun orang panggil Mayah. Orang panggil Mayah. Allah, dah susah lah orang ni nak panggil. Kalau nak dapat berkat nama, panggil nama penuh orang tu. Ingat nama penuh orang tu, baru dapat berkat nama tu. Ni panggil ringkas. Kamarul Zaman nama dia. Kamarul Zaman. Orang panggil Man je. Atau panggil Ruru. Janganlah. Boleh faham dah? Jadi Aminah mengandung Nabi SAW. Mari satu suara beritahu kepada Aminah, kamu esok lepas lahirnya
budak ni bernamakan dia nama Muhammad. Kebetulan pada waktu itu nama Muhammad ni sedap dengar. Bila sedap dengar, maka bila Nabi lahir, Aminah pun bubuh nama Muhammad bin Abdullah. Tu. Masa Aminah mengandung ni, ketika Aminah mengandung, ke mana saja Aminah pergi, awan datang meneduh Aminah. Kerana dalam kandungan tu ada diri yang cukup mulia, iaitu Nabi Muhammad SAW. Maka Aminah pergi ke mana-mana, Siti Aminah yang cukup mulia, bila pergi ke mana-mana tidak kena cahaya matahari. Subhanallah. Sebab tu perjuangan seorang ibu ni cukup hebat. Kalau tidak ada perempuan, tidak ada nabi-nabi. Kalau tidak ada perempuan, tidak ada para rasul dan semua kan. Ni hebatnya perempuan ni sebenarnya. Ni. Jadi pada tahun kelahiran Nabi SAW, bila? Tahun 12,000 al-awal, pada tahun gajah. Tahun kelahiran Nabi tu berlakulah cerita yang kita baca dalam surah Al-Fil ni. Berlakulah cerita ni. Cerita satu pasukan tentera yang dipimpin oleh jeneral yang berbangsa Habsyi yang bernama Abrahah, yang kita kenal, yang mana dia ni rupanya beragama Nasrani. Dia beragama Nasrani. Daripada Son'a dia pergi ke Yaman. Daripada sanalah mereka tengok manusia berbondong-bondong pergi ke mana? Ramai-ramai pergi ke Masjidil Haram. Tujuan apa? Jadi bila Abraha tengok orang ramai pergi Masjidil Haram, dia rasa tak syok, dia rasa tak puas hati. Bila tak puas hati tu, dia pun buat satu gereja yang besar di Son'a, Yaman. Tu dia nak suruh orang tu pergi ke gereja dia. Maka dia buat satu tarikan, dia buat satu gereja, nak tarik balik orang yang pergi ke Mekah ni, nak pergi ke gereja dia di Son'a. Tu sebagaimana orang yang pergi ke Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram ni wujud dia bukan zaman Nabi saja. Dia telah wujud nama dah sejak daripada zaman Nabi Ibrahim AS lagi, Masjidil Haram ni. Dan Masjidil Haram ni dijadikan satu tempat yang suci sejak daripada zaman Nabi Ibrahim lagi. Dan Masjidil Haram menjadi satu tempat tumpuan bangsa Arab pergi ke sana. Bukan zaman kita je lah. Tu. Jadi Abraha ni dia cuba nak alih perhatian orang ramai supaya tak nak pergi ke Masjidil Haram. Maka dia buat satu gereja di Son'a, gereja yang cukup besar dan menarik, supaya dia nak tarik supaya pergi gereja dia. Pasal tak puas hatilah. Tapi malangnya bila dah siap gereja apa semua, bila dah cantik, bila dah tinggi, pembangunan moden, cukup fasiliti dan sebagainya, bangunan yang cukup menarik dan sebagainya, tapi orang tak pergi. Buat-buat bangunan, orang tak pergi. Ibarat kita buat rumah kedai, tiba-tiba orang tak sibuk. Tak puas hati. Mungkin tempat start terjik ke apa semua. Jadi orang Arab ni tak tertarik nak pergi ke gereja dia. Pasal orang lebih tertarik nak pergi ke Masjidil Haram pada waktu tersebut. Pasal orang Arab dah mengetahui niat jahat Abraha ni. Bila orang Arab dah mengetahui niat jahat Abraha nak tarik orang supaya pergi ke gereja dia, pasal dia dengki orang pergi ke Masjidil Haram, maka pada waktu itu macam-macam lah orang Quraisy duk berlaku pada waktu tersebut. Maka ada daripada kalangan orang Arab Quraisy ni, dia pergi ke gereja, dia pergi buat apa? Pergi berok di gereja tersebut. Ni disebut di dalam tafsir Ibn Katsir lah. Jadi ada satu orang ni cukup marah dekat Abraha ni. Pasal apa dia? Pasal Abraha ni dia buat kempen nak tarik orang pergi ke gereja dia. Bila satu orang ni marah, dia pun pergi ke gereja di Son'a tu, dia pergi berok dalam gereja tersebut. Bila dah berok sekali tu, Abraha cukup marah. Bila orang lapor kat dia, orang buat macam ni, bertambah marahlah Abraha pada waktu tu. Bila bertambah marah, maka terus dia sumpah. Dia kata apa? Aku sendiri aku pergi serang Kaabah ni, dia kata. Dia marah. Aku sendiri aku pergi serang Kaabah dan aku akan meruntuhkan Kaabah, dia kata. Marah betul lah. Macam kita lah, tiba-tiba kita bergaduh dengan satu orang lah, tak puas hati, orang main berok rumah kita. Marah. Marah tuan-tuan. Kalau main berok time kita ada kat rumah, ambil bata menyapu, buku tu. Tu. Yang marahlah apa ni Abraha ni pada Arab Quraisy pada waktu itu, mari berok di gereja dia. Marah. Maka Abraha ni pun buat satu rancangan, dia bimbing satu pasukan tentera cukup besar. Satu pasukan tentera besar yang terdiri dari riwayat kata ratusan ribu orang nak pergi serang kota Mekah ni, dan juga 13 ekor
bergajah, 13 ekor bergajah. Nah, jadi dalam tafsir Ibnu Katsir kata ada tambah satu riwayat yang mana satu ekor gajah ada yang paling besar dalam 13 ekor tu, dan seekor gajah yang besar tu bernama Mahmud. Ada nama pula, nama Mahmud. Orang panggil Muk-Muk. Panggil Muk-Muk saja. Jadi dalam perjalanan mereka pergi tu nak serang Kaabah dan runtuh Kaabah, dalam perjalanan dan pergi tu pernah Abraha dihalang 2 kali oleh orang-orang Arab Quraisy yang cukup cinta kepada Masjidil Haram. Rupanya pernah dia dihalang 2 kali untuk pergi serang kota Mekah. Tu. Jadi pada perjalanan mula-mula dia telah dihalang oleh nama dia Zunafar. Nama dia Zunafar, nama satu orang yang mana orang ni orang Arab yang duduk di Yaman. Jadilah orang mula-mula pergi halang satu pasukan tentera Abraha yang berniat nak pergi meruntuhkan Kaabah, nama Zunafar ni. Tapi sayangnya Zunafar ni dikalahkan oleh Abraha tersebut. Dikalahkan. Maka Abraha pun teruskan lagi perjalanan. Bila teruskan perjalanan, maka bila sampai satu tempat, maka jumpalah satu pasukan tentera yang telah dibimbing oleh Nuqai bin Habib. Nuqai bin Habib ni satu tentera juga. Dia salah seorang tentera yang mana dibimbing satu tentera pasukan untuk menghalang Abraha dan tenteranya pergi serang kota Mekah. Dia tak mahu kota Mekah diserang oleh Abraha. Tapi sayangnya Nuqai ini pun dikalahkan oleh Abraha. Maka akhirnya dia dipaksa untuk tunjuk jalan kepada Abraha untuk pergi ke kota Mekah. Dulu mana ada Waze, mana ada telefon. Dulu berpandukan dengan alami saja Waze ni. Kadang-kadang berpandu kepada terbit tergelam matahari, berpandu kepada pokok kayu, berpandu kepada angin, berpandu kepada bintang. Dululah kalau di laut berpandu pada bintang, bintang berjajar 3. Itu nak tengok arah kiblat ke apa dah, berpandu pada alami. Maka Nuqai ni diperintah supaya tunjuk jalan. Maka terpaksalah Nuqai tunjuk jalan. Dalam perjalanan nak pergi Kaabah tu, sampai di satu tempat yang bernama Marmas. Marmas ni nama satu tempat. Di satu tempat ni ialah tempat ternak unta. Banyak unta diternak di sini. Dan kebanyakan unta pemilik orang Arab diternak di sini. Di nama dia Magmas. Bila Abraha sampai di situ, dia samu unta-unta tu semua. Dia samu, dia ropok habis. Di antara unta yang disamu itu ialah unta pemilik namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni siapa? Datuk Nabi. Datuk Nabi lah. Jadi unta Abdul Muttalib telah dirampas sekitar lebih kurang 200 ekor unta. 200. Banyak unta Abdul Muttalib ni. Selepas di Magmas mereka berhenti di situ, maka mereka pun hantarlah wakil untuk pergi berjumpa dengan pembesar Mekah pada waktu tersebut, untuk pergi berunding dengan pemimpin-pemimpin dan pembesar Mekah pada waktu tersebut. Pergi berunding, beritahu nak bincang, nak serendai elok-elok, nak bincang aman-aman. Kalau tak, tunggu aku datang. Ibarat macam tu. Ni Jeneral Abraha. Dia bawa pergi bincang dulu sebelum nak serang kota Mekah ni. Maka dia suruhlah wakil dia pergi carilah pemimpin-pemimpin pembesar pada waktu itu. Maka kata Abraha, pada waktu itu mereka nak mari dah. Maka pada waktu itu wakil dia beritahu kepada pembesar Mekah, kalau tak mahu bertumpah darah, kita bincang dulu. Bincang dulu, beri peluang aku masuk Mekah, kena utuh Kaabah je. Tu je. Kalau kamu beri peluang aku utuh Kaabah, kita tak berlaku pertumpahan darah. Tapi kalau kamu halang aku pergi utuh Kaabah, berlaku pertumpahan darah. Berlaku perkara yang tidak diingini. Cuma aku sekarang ni nak pergi utuh Kaabah je. Pasal apa dia nak utuh Kaabah? Pasal kejap kita beritahu. Dah. Jadi apabila wakil dia masuk dalam kota Kaabah, maka dia pergi cari mana pembesar kota Kaabah ni. Maka terjumpalah Datuk Nabi bernama Abdul Muttalib. Datuk Nabi. Sebab Abdul Muttalib ini merupakan pembesar di kota Kaabah pada waktu tersebut. Jadi bila jumpa Abdul Muttalib, bila sembang, maka Abdul Muttalib pun
Maka Abdul Talib pun dapat tahu yang mana unta dia ni telah dirampas oleh tentera Abraham. Maka bila tak buah hati, Abdul Muttalib mengambil keputusan nak pergi berjumpa Abraham. Maka berjumpalah di pinggiran Mekah. Di pinggiran Mekah berjumpa nak berbincang. Maka bila Abdul Muttalib sampai di depan Abraham, oh Abraham ni pun jadi macam ketalutut macam dah tergugak lah Abraham ni. Tu bila tengok Abdul Muttalib ni duduk depan dia, dia rasa malu, dia rasa segan. Pasal Abdul Muttalib ni seorang pembesar Mekah. Tu sebab Abdul Muttalib ni seorang pembesar, dia punya bila orang tengok dia nampak hebat. Bila tengok style dia orang jadi takut. Sebab tu pembesar dia kena tunjuk haibah. Pembesar kena tunjuk haibah, kena tunjuk hebat dia. Sebab tu bila kita tengok pembesar ni ada haibah dia. Ada haibah. Macam ustaz juga. Ustaz ni dah guru-guru dia ada haibah dia. Tu aura lah, aura. Betul, aura dia ada aura dia. Jadi Abdul Muttalib pemimpin nombor 1 Mekah. Dan bukan setakat pemimpin nombor 1, dia pemimpin nombor 1 orang Arab Quraisy pada waktu tersebut. Maka orang Arab Quraisy bangsa paling tinggi siapa dia? Dipanggil Al-Humus yang kita bahas lepas. Antara tahta Arab Quraisy yang paling tinggi dipanggil Al-Humus. Maka dia cukup mulia Abdul Muttalib ni. Maka Abraham bila nampak saja Abdul Muttalib di situ, bila Abdul Muttalib datang, Abraham duduk di tempat tinggi tu, terus dia turun di bawah, duduk bersama dengan Abdul Muttalib di bawah. Pasal dia rasa segan dengan Abdul Muttalib. Kerana bila tengok rupa Abdul Muttalib ni menggegarkan hati Abraham tersebut. Tu hebat ni Abdul Muttalib ni. Bila tengok muka dia, tengok hebat dia, tengok style dia, Abraham ni rasa dalam hati orang ni perlu dihormati. Sebab tu kadang-kadang kita jumpa orang yang bukan biasa-biasa, kita dalam hati kita rasa kita perlu hormat orang ni. Automatik akan rasa macam tu. Maka berundinglah pada waktu tu. Bila berunding, dalam rundingan tersebut Abdul Muttalib pun dia tak minta lain, hanya dia minta satu saja, untuk aku 200 ekor bagi balik. Tu je. Tu. Ini dalam riwayat Ibnu Katsir kata macam itulah, bagi balik. Tu. Jadi Abraham bila dengar Abdul Muttalib minta hanya unta dia 200 ekor dipulangkan, jadi Abraham ni jatuh respect kepada Abdul Muttalib. Jatuh respect. Pasal apa dia? Pasal Abraham duk fikir, kamu ni duk fikir pasal unta je. Tak fikir kau Kaabah nak pergi serang. Ni duk fikir pasal unta je. Maka pada waktu itu Abdul Muttalib pun kata apa dia? Dia kata masalah sekarang ni unta tu hak milik aku. Jadi tu milik aku. Jadi aku nak semulalah milik aku. Dan Kaabah ni pula milik Allah. Soal kamu nak pergi serang kotak Kaabah itu hak kamu, aku tak halang. Tapi sekarang ni unta milik aku, mari unta aku 200 ekor. Tu. Jadi Abraham pun rasa pelik lah orang ni, rasa pelik, rasa tak logik lah. Tu. Jadi rasa tak logik lah. Jadi kata Abdul Muttalib, kalau kamu nak pergi serang kota Mekah, sebab kota Mekah dipanggil Baitullah, rumah Allah. Jadi Allah yang jaga kota Mekah. Kalau Allah jaga, siapa nak pergi serang pun tak akan berhasil. Jadi Abraham pun fikir, macam logik juga ni. Macam logik juga. Tu macam logik lah. Maka untuk untuk Abdul Muttalib pun dikembalikanlah. Bila dikembalikan, maka dapat balik, maka dibawa pulang ke Mekah. Abdul Muttalib pun bawa pulang ke Mekah unta-unta dia sebagainya, dan bawa orang-orang Arab Quraisy ni, Arab Mekah. Kemudian mereka menanti di atas satu tempat yang tinggi, dia duk tunggu satu atas bukit lah, tempat tinggi. Duk perhati apa tentera Abraham nak buat lepas tu. Adakah dia nak mari serang dan sebagainya, apa nak jadi. Maka nama daripada tu, maka Abraham pun kerah tentera dia mari serang kota Mekah. Mari serang Kaabah. Maka jadilah orang panggil apa ni, maka pada waktu itu berlaku peristiwa yang pelik pada tentera Abraham. 13 ekor unta, 13 ekor bergajah yang mana mereka tak mau berjalan, dan tafsir Ibnu Katsir kata dia tak mau berjalan pergi serang kota Mekah. Tu Abraham pun dan orang dia pun pukul gajah ni supaya bangun pergi serang kota Mekah. Tetapi apabila suruh gajah ni pulang ke Yaman, derah je bangun dan derah je bergerak. Tapi dihalang oleh tentera Abraham, kemudian paksa juga unta-unta bergajah bergajah ni pergi serang ke kota Mekah. Tu bila mereka pergi serang ke kota Mekah tu, dalam surah ni kata apa dia? Tu
dalam mereka duk kalut kontrol gajah tu, dalam mereka duk kalut kontrol gajah sebab gajah tak nak bangun apa semua, maka dalam duk kalut tu tiba-tiba marilah burung ababil. Burung ababil, maka Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wa arsala alaihim tayran ababil, maka dihantar tentera-tentera hak kelang kabut tu duk kontrol gajah ni, dihantar kepada mereka ni tayran ababil, iaitu buru-buru ababil, maksudnya buru-buru hak kecil-kecil. Kata ulama burung kecil ni ibarat seperti buru puyuh macam tu. Burung kecil-kecil mai bawa batu. Tarmihim bihijaratin min, burung tu pula seekor bawa 3 anak batu. Seekor burung bawa 3 anak batu. Satu duduk di paruh dia, dan satu batu lagi duduk di kaki kanan, satu lagi duduk kaki kiri. Maka seekor burung bawa 3 batu. Tu. Dia faham dah? Yang mana batu ni pula batu kecil-kecil. Min sijil, batu tu daripada neraka sijil. Tu. Jadi bila mari tentera Allah Ta'ala, maka dia lepaskan batu tu kena atas belakang tentera Abraha. Bila kena macam tu, pelbagai benda yang berlaku. Ada 2 riwayat yang terjadi pada tentera Abraha bila kena batu tu. Dalam riwayat pertama kata, maka jadi melecur. Bila melecur tubuh badan tentera Abraha, maka luruh habis segala daging-daging tu. Tu. Dalam riwayat yang kedua kata, yang lepas tu batu. Tapi batu ni sebagai simbolik saja sebenarnya, tetapi yang jatuh tu ialah sejenis kuman yang mendatangkan penyakit. Kata ulama, penyakit carcar. Penyakit carcar, inilah antara penyakit carcar yang pertama wujud di muka bumi ketika tentera Abraha kena. Itu mengikut riwayat yang kedua lah. Maka akhirnya penyakit carcar ni naik penuh atas badan, dan badan tu akhirnya isi tu menyebab jadi jatuh. Jatuh sekeping-sekeping, seketul-seketul jatuh, dan sekali tinggal tulang saja. Tu berlubang habis dia punya tubuh dia, tinggal tengkorak, tinggal tulang. Maka ayat kelima Allah Taala kata, faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka jadi mereka ini macam daun dimakan ular. Ni cerita di sebalik kisah Al-Fil ni tuan-tuan, 5 ayat ni. Jadi surah Al-Fil ni yang cukup mudah ni, nak beritahu kepada kita, mudah kita faham. Sebenarnya Allah Ta'ala nak beri ingat kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan bila Nabi beri ingat kepada Nabi Muhammad, termasuk seluruh orang Islam. Sebab tu bila kita baca tafsir, kita baca di sini apa dah? Tidakkah engkau mengetahui, tidakkah engkau hai Muhammad mengetahui? Asalnya Allah Ta'ala beritahu Nabi Muhammad. Sebenarnya ni sebab umum Allah beritahu semua kepada orang Islam. Dan ini nak menunjuk kepada kita tentang seterang-terang kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan segala kekuasaan Allah Ta'ala. Apapun Allah Ta'ala boleh tunjuk melalui kekuasaan dia. Hebat kuasa Allah ni. Jadi ayat ni nak cerita pada kita satu saja, iaitu iza arada syai'an an yakuna lahum kun fayakun. Tuhan kalau nak buat satu benda, kun fayakun, boleh jadi. Boleh. Sebab Allah ni Tuhan, Allah boleh buat apa sana. Tu. Jadi macam mana pun usaha mereka nak pergi meruntuhkan Kaabah, kalau Allah Ta'ala pelihara, apa usaha mereka pun tak akan berjaya. Pasal Allah yang jaga Kaabah, Allah yang pelihara Kaabah ni. Tu. Macam mana Allah pelihara? Allah hantar tentera dalam bentuk burung kecil-kecil seperti mana burung puyuh tu. Maka macam itulah Allah Ta'ala boleh buat bila-bila masa, boleh buat turun bala ke atas kita. Bukan zaman dulu, zaman sekarang pun Allah boleh buat macam tu, sebab Allah berkuasa. Cuba kita perhati balik yang duk berlaku hari ni, iaitu seperti perang di Iraq, perang di Palestin, Israel apa semua tu. Pasal apa bantu atau mari lagi dalam bentuk seperti surah Al-Fil? Cuba cek balik pasal apa. Sepatutnya Baitul Maqdis tu, Baitul Maqdis tempat suci bagi umat Islam, lepas tu orang Islam dibantai apa semua. Pasal apa Allah tak mari lagi tentera dalam bentuk seperti ababil tu? Pasal apa? Cuba kita fikir balik. Maksudnya kita ni manusia zaman sekarang, kita buat satu benda, belum sampai satu tahap Allah Ta'ala nak turun bantuan lagi. Allah dah perhati kita ni, belum sampai satu tahap Allah Ta'ala nak turun bantuan dekat kita semuanya. Tapi sebab apa? Hanya Allah sahaja mengetahui lah. Kita pun tak tahu kenapa. Mungkin pengorbanan orang Islam hari ni tak sama seperti pengorbanan orang Islam zaman dahulu. Cek balik pengorbanan orang Islam zaman sekarang apa dia? Orang Islam zaman sekarang
umat ramai, tapi ibarat seperti dibina istana pasir di tepi pantai. Bila berdatang ombak, habis musnah habis. Tak seperti zaman dulu. Ni. Maka Allah Ta'ala tangguh bantuan. Allah Ta'ala tangguh. Bukan hari ni orang Islam ni dosa maksiat dia banyak lagi, dengan konsertnya duk buat lagu ni, duk penyanyi, duk jemput sana sini, duk mari, apa pun duk mari lagi. Maka sebab itulah bantuan kita tak layak dapat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu boleh faham dah? Kita hari ni duduk kaki hura-huri lagi, maka belum lagi layak kita mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam kita duk minta bantuan lagi-lagi nak mengundi tu babi minta jalan babi. Macam babi pun tengok, tak layak lagi ni, tak layak lagi ni. Jadi tak layak lagi. Kalau layak, insya-Allah dia bagi. Tu tuan-tuan ingat, Allah Ta'ala suka ke benda-benda macam ni? Kita buat maksiat, kita buat konsert apa semua, ingat Allah suka? Sebenarnya Allah tak suka pun benda-benda macam ni. Dan kita buat konsert sana sini, kita duk gelik sana, duk gelik sini, tu anak muda duk terlonjak sana, duk terlonjak sini, siapa tak semaya, siapa lupa sujud kepada Allah Ta'ala. Kita ingat Tuhan suka ke benda ni? Tuhan tak suka benda macam ni. Allah tak suka benda macam ni. Bila Allah Ta'ala tak suka, adakah Allah Ta'ala akan tolong kita bila kita berlaku bencana? Maka Allah tak akan tolong kita. Sebab Allah Ta'ala tak suka. Contohlah, kita suruh anak kita buat satu benda, tiba-tiba anak kita tak nak buat, kita suruh tu, macam mana kita? Marah, sakit hati. Last kali kita hukum anak kita rotan. Begitulah Allah Ta'ala. Allah suruh kita buat perkara perintah Allah, tapi kita tak ikut, bahkan kita lawan pula perintah Allah, bahkan kita cabar pula Allah Ta'ala. Jadi bila berlaku kesusahan, adakah Allah nak tolong kita? Kita sendiri boleh jawabkan itu. Jadi Allah tak akan tolong kita. Jadi Allah pasti akan bersikap begitu. Ni nak ajar manusia sebenarnya. Oleh kerana kamu ni masih ada hati lagi nak buat maksiat, masih ada hati nak buat perkara seronok dalam hidup ni tanpa batas, maka patutkah aku ni nak tolong kamu, kata Allah Subhanahu Taala. Bila musuh datang serang kamu. Tu. Jadi biar kamu rasalah musuh mari serang kamu dulu, hentam kamu bagaimana. Maka bantuan Allah, in tansurullah yansurukum. Kalau kamu tolong Allah, Allah pasti akan tolong kamu. Tu. Kita tak tolong jaga agama Allah, bahkan kita tolong perosak agama Allah. Betul. Jadi macam mana Allah Ta'ala nak tolong kita? Pasal kita tak tolong agama Allah. Maka ayat ni dia nak cerita dekat kita, kalau Allah nak tolong, bila-bila masa Allah Ta'ala boleh tolong bantuan kepada hamba-hamba yang beriman. Dan bantuan Allah boleh tolong anytime. Jangan risau, anytime Allah boleh tolong. Allah boleh tolong. Ada orang tanya, pasal apa di Palestin Allah tak tolong? Sebenarnya Allah dah tolong dah. Di Palestin apa semua ramai orang yang mati dah. Sebenarnya Allah dah tolong dah tu. Kita je tak nampak pertolongan Allah. Apa pertolongan Allah? Sebenarnya Allah nak beri kita mati syahid. Tu je. Tapi kalau tak ada peperangan, nak syahid kat mana? Ada syahid mungkin mati sebab belajar, tapi tak sama seperti syahid dunia akhirat, seperti perang fisabilillah. Dan sabit pada dia, orang mati syahid ni, dia terlepas daripada azab kubur, dia terlepas daripada soal muka nakir, dan dia dijadikan roh dia sebagai burung yang hijau berterbangan di taman-taman syurga. Dan orang mati syahid ni antara orang yang terawal masuk dalam syurga tanpa dihisab. Subhanallah. Jadi rupanya Allah nak tolong kita masuk syurga cepat. Jadi sebab tu Allah Ta'ala ni beri orang kafir mari serang orang Islam dibunuh dan sebagainya, orang Islam dalam kesusahan, ditimpa, difitnah, dicaci maki, dibuat macam-macam oleh orang kafir, pasal Allah nak kita ni mati syahid. Nabi Muhammad ni satu je. Kenapa Nabi tu ketika mana Nabi nak mati nazak tu, Nabi rasa sakit. Pasal Allah nak selesaikan Nabi mati satu lagi perkara, iaitu nak supaya Nabi mati syahid dalam menegakkan agama Allah Subhanahu Taala. Tengok. Kita tengok daripada aspek pertolongan Allah tu macam tu. Jangan kita duk fikir negatif pada Allah. Allah ni kenapa tak tolong kami semaya tak tinggal doa banyak-banyak kali tapi tak tolong juga. Sebenarnya Allah tu maha hebat perancangan Allah. Kita nampak kekuasaan Tuhan tu macam mana. Bila kita faham macam ni, anytime Allah boleh turun bantuan kepada kita. Allahul Amin. Tu. Sebab apa? Semua ni duduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Taala.
maka satu orang maka tak boleh lawan turunnya bantuan Allah Subhanahu Taala kepada hamba dia. Tu contoh seperti mana ketika Nabi perang Badar, jangan berapa orang? 313 orang Satu riwayat kata macam tu. 313 orang pada waktu itu. Kenapa Allah Taala turun pertolongan? Pasal umat Islam ketika tentera Badar iman dia cukup kuat, bergantung kepada Allah, sebab tu Allah tolong. Tu kalau kita tengok dalam kisah Badar ni, Tuhan hantar apa dia? Tuhan hantar malaikat bersof-sof mari tolong tentera Badar. Tu bila musuh mari dekat, orang Islam angkat pedang, tengok-tengok putus kepala dah orang tu. Pasal malaikat mari putus kepala dia dulu, mari tebah dulu kepala dia sebelum orang Islam tebah. Jadi orang kafir, setengah orang kafir nampak malaikat, nampak lari, mereka pun lari. Mereka pun lari. Benda ni disebut di dalam surah Al-Baqarah, boleh tengok balik. Nanti kita masuk surah Baqarah lah, nanti kita bahas. Allah ni tolong anytime, Allah boleh tolong lah ni. Tetapi umat zaman tu dengan umat zaman sekarang ni adakah sama? Sudah tentu tak sama. Tu. Jadi Allah Subhanahu Taala berkuasa dan berkerasa sepenuhnya atas segala hamba dia. Allah boleh buat apa-apa sahaja Tuhan boleh buat apa sahaja kerana Allah Taala yang buat rancangan segala benda yang duk berlaku dalam dunia ni. Kena ingatlah apa sahaja yang kita buat, kita tak boleh lawan kuasa Allah. Jangan duk lawan Tuhan, jangan duk cabar Allah. Ni mulut kena jaga. Minta maaf lagi-lagi nak mengundi ni macam-macam. Guna apa ni, hina agama lah. Dia kata apa ni, Nabi Muhammad sendiri pun tak tunai janji dan sebagainya. Benda-benda tu tak perlulah kot. Tak perlulah. Saya nasihat ni supaya kita ni tak termasuk dosa lisan dan sebagainya. Tu kita sabar, kita relax saja, pilih hak mana kita nak. Itu pandangan. Takkanlah nak suruh orang ni ikut kita, pandangan kita dah. Semua ada pandangan masing-masing. Jadi oleh sebab itu jangan menyebabkan kita ni buat dosa mulut dan sebagainya. Lagi-lagi musim ni jaga elok-elok dah. Tu. Sebab tu dalam tafsir kata, hebat mana pun kita, ada kekuasaan, ada tentera, nak lawan kuasa Allah, maka tak boleh. Sekali-kali tak boleh lawan kuasa Tuhan. Tu kalau Tuhan kata nak binasa satu negeri tu, tak ada siapa boleh halang kebinasaan yang Allah Taala buat datang. Tak boleh. Contoh yang mudah seperti banjir. Bila Allah nak kena banjir ni, tak ada seorang boleh halang. Marilah Jepang ke, marilah bomba ke, marilah jabat air ke, halang. Bila Allah Taala kata kena habis putera perdana. Nauzubillah kita berlidah. Contoh macam tu. Tu ingat. Jadi pada zaman dulu ada satu kaum ni, dia nak tunjuk kehebatan dia, nak tunjuk dia ni hebat, dia ni berkuasa, maka dia tunjuk gajah-gajah pemeliharaan dia yang kuat dan boleh mengalahkan musuh-musuh. Tu. Dan boleh mengalahkan musuh-musuh apa saja yang duduk di bumi ni. Dulu alatan tentera gajah lah, zaman dulu. Zaman kita sekarang ni seperti mana tentera. Contoh zaman kita sekarang ni, Amerika Syarikat, dia dah kata dia hebat. Amerika ni antara yang hebat di dunia lah, di muka bumi lah, antara yang hebat. Amerika ni hebat daripada sudut kelengkapan tentera perang, hebat daripada sudut pengaruh dia dan pengikut dia, hebat daripada sudut cakapan dia. Jadi lah ni dia dapat hebat. Tidak mustahil bila Allah Ta'ala buat datang pertolongan, dan Amerika juga boleh dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kena ingatlah, tidak mustahil benda ni akan berlaku. Dan tidak mustahil juga bila kita nampak mereka ni hebat macam-macam, Amerika kata aku nak pergi serang Kaabah. Apa yang kita nak buat bila Amerika mari serang Kaabah? Tak boleh nak buat apa kita. Mula-mula kita solat hajat. Adakah kita nak baca tafsir surah Al-Fil lepas tu? Tak jadi dah tuan-tuan. Tak jadi dah. Kemungkinan dia mari serang Iraq, tak mustahil. Contohnya dia kata di Iraq ada pengganas lah, dia kata ada pengganas. Lepas tu pengganas dia pula lawan pandangan dia. Maka dia pun datang serang Iraq. Maka dia kata ada orang Islam, lepas tu ada pengganas pula tu dan lawan pandangan dia. Maka dia kata di sini pengganas ramai, maka dia mari bom, dia mari bunuh. Seperti mana Osama bin Laden. Tuan-tuan jangan tipu, Osama bin Laden ni orang yang baik sebenarnya, orang baik. Contoh Ahmad Gaddafi. Ahmad Gaddafi ni mana di Libya.
Kita dimomokkan dengan keburukan berita dia ni buat. Ahmad Gaddafi antara orang yang terawal cipta pengairan air di bumi Arab. Mereka ni buat satu saluran air untuk kemudahan rakyat dia. Orang tak nampak benda ni. Jadi Ahmad Gaddafi dia mempertahankan Islam betul-betul bertahan, dan juga Osama bin Laden. Ni. Tapi orang dimomokkan, dia kata dia penjana sebab mereka dibenci dengan orang. Tu. Maka dia datang bunuhlah mereka-mereka yang perjuangkan Islam. Allah Rabbi. Lepas mereka cakap aku nak pergi serang kota Kaabah contohnya. Maka esok hari dia pun bawa bala tenteranya mari serang kota Kaabah. Macam mana dia bawa bala tentera, dia bawa jet pejuang, dia pergi parking kat mana? Pergi parking dekat Laut Merah. Apa yang kita nak buat tanya tu? Dah ready nak tembak dah ni. Apa yang kita nak buat? Yang pertama solat ajak, yang kedua duduk sorok bawa laci, bawa kursi, ada berlindung di bawah dinding di sebalik ni. Tak boleh nak buat apa dah tuan-tuan. Bila dia kata macam nak mari serang kota Kaabah. Allah Rabbi dah. Boleh faham dah. Jadi sebab itulah tuan-tuan mati Allah SWT, kita jangan buat sesuatu Allah Ta'ala marah. Allah boleh buat benda ni. Tapi kalau kita buat sesuatu yang Allah Ta'ala marah, dalam sambil kritikal, dalam sambil orang nak serang negara kita, tiba-tiba kita pula buat konsert tanya tu. Buat konsert, buat perkara yang lara, buat maksiat, adakah Allah nak datang pertolongan tanya tu? Tanya balik. Maka Allah Ta'ala tak buat pertolongan. Dalam duk susah, duk buat maksiat lagi. Maka kena fikir balik-balik dah. Duk ingat kita duk buat maksiat lagi, macam mana Tuhan akan tolong kita. Muslimin dan muslimat dimati Allah Ta'ala. Allah boleh tolong, Allah boleh bantu, tetapi Allah dia sangat kecewa dengan sikap orang Islam zaman sekarang ni. Allah kecewalah. Sedangkan macam mana Allah nak bantu dia, sedangkan dia sendiri tak membantu diri dia. Ni masalah kita orang Islam sekarang ni. Ini realiti. Allah Rabbi. Pasal apa dia? Kita tak bantu diri kita kerana kita masih lagi duk selera mengerjakan amal-amal maksiat dalam kehidupan ni. Amat kecewalah dengan sikap orang Islam macam ni. Kalau Allah Ta'ala tak bantu, macam mana tuan-tuan akan terjadi? Tu. Kita boleh katalah bila datang bala bencana, kita kata ini ketentuan Allah. Ini ketentuan Allah, memanglah ketentuan Allah. Tapi kita sendiri tak jaga agama Allah, macam mana Allah nak bantu? Jadi kalau Allah nak bantu, maka kita kena jaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah boleh mengalahkan segala bala tentera hak besar-besar, pengaruh seperti Amerika Syarikat. Anytime Allah boleh datang bala tentera untuk membantu kita orang Islam. Sebab benda ni kuasa Allah. Allah Rabbina. Tu. Sebab itulah kita jangan buat sesuatu yang Allah tak nak marah dekat kita. Jangan buat benda tu. Tuhan bila Allah tak nak marah pada manusia, Allah boleh buat turun pelbagai cara. Allah boleh buat dekat kita. Allah boleh tunjuk. Sebab di dalam doa semayang-mayang apa dia, kita berdoa, ya Allah janganlah jadikan fitnah pada kita selepas kematian dia ni. Dia ni mati dah, jangan jadikan kematian dia ni fitnah bagi kita orang yang hidup. Tu contoh fitnah bagi orang hidup macam mana? Contoh, dia ada satu pernah berlaku, orang ni mati, kemudian satu orang pernah pergi tanya seorang ustaz ni. Dia tanya ni pun nak tanya tentang sah ke tidak saya mandi jenazah dia ni, nak tanya tu je. Tapi dia terbuka aib sikit. Dia kata, ustaz, saya nak tanya, sah ke saya mandi jenazah seorang ni? Sedangkan seorang ni bila dia mati, ulat keluar ni penuh tubuh dia, keluar daging-daging, nak sentuh mayat ni tak boleh. Jadi ketar tangan nak sentuh mayat. Maka buat lebih kurang macam tu saja. Jadi satu aib. Jadi benda ni jadi satu aib. Maka kita berdoa, ya Allah, janganlah jadi fitnah pada kita selepas kematian dia ni. Lagi-lagi ahli keluarga, jangan jadikan fitnah bagi ahli keluarga tersebut. Tu. Jadi Allah ni boleh hantar macam-macam penyakit. Kita kena ingat. Dulu pernah berlaku penyakit SARS. Penyakit SARS ni penyakit apa? Macam demam macam tu lah, macam MERS-CoV ni lah, SARS tu lah. Ada cerita pernah berlega dulu dalam surat khabar, tahun berapa saya pun dah lupa dah. Ada seorang nurse di Singapura, dia kerja di hospital Singapura. Tu dia kena SARS, kemudian dia meninggal dunia. Rupanya pada satu hari ni dia pernah jaga pesakit SARS ni. Akhirnya dia yang terkena, dia pun meninggal dunia. Dalam tempoh dia kena tu masih hidup 45 hari. Dia duduk dalam ward, dalam bilik yang diasingkan dan dikontrol rapi oleh pegawai-pegawai kesihatan untuk bertugas hari tu.
Hari tu dia tak boleh berhubung dengan anak isteri, tak boleh, pasal penyakit sah ni bahaya sangat, takut berjaging. Maka dia letak satu kamera di penjuru katil tu. Maka setiap kali suami duduk tempat lain dengan anak dia, menyaksikan dan berhubung melalui video call macam tu saja. Tengok di televisyen sajalah. Tu anak dia. Ya, nak sembang pun sembang tunjuk kertas macam tu, tulis dalam kertas A4 besar, tunjuk dah. Tunjuk macam tu. Maka yang sakit isteri dia pun tunjuk macam tu. Jadi 45 hari duk berlaku macam tu, dan anak-anak menyaksikan perkara tu. Dan anak-anak pada waktu tu menjadi satu trauma yang cukup sampai semua hidup, pasal 45 hari tengok macam mana nak menyaksikan kematian mak dia ni. Tu dalam tempoh 45 hari. Dia ada anak 3 orang. Anak pun kecil-kecil lagi, dan dia ada suami. Anak kecil tu lebih kurang umur setahun 2 tahun je. Duk tengok kat TV tu lah, duk tulis kertas, duk ambil pen kertas, duk tulis, duk tengok proses apa benda nak jadi lepas ni pada ibu dia. Tu orang ambil gambar. Ini satu penyakit pada waktu tu kena berjuta-juta orang. Ni seluruh dunia. Dan yang terbaru apa dah? Penyakit Covid lah. Bahkan sampai hari ni Covid tu masih lagi duduk berlegar dalam masyarakat kita. Bukan di Putera Perdana je kena Covid ni, seluruh dunia kena Covid, terkesan. Mula-mula mari rasa batuk, yang kedua mari rasa panas mata, yang ketiga mari lengah tubuh apa semua, sakit tekak apa semua. Lepas tu mari sakit sendi, lengah-lengah tubuh, tak boleh nak bangun, nak mandi tak boleh rasa sejuk. Lepas tu sesak nafas. Bila sesak nafas ni, ada tarik nafas 1 second je, terpaksa guna oksigen. Ada siapa tahapnya teruk, terlantar di hospital. Bila terlantar nak lawan Covid tak boleh sangat, maka doktor pun tidurkan dia. Bila tidur, na'udzubillah, tidur betul, last sekali mati meninggal dunia. Ni penyakit yang Allah Ta'ala beri singgah kepada manusia. Allah boleh buat benda ni. Seperti mana penyakit SARS, seperti penyakit Covid, Allah boleh buat mari kepada kita semua, seperti mana Allah buat mari kepada tentera-tentera Abrahah, seperti mana burung ababi yang bawa batu-batu kepada mereka tersebut. Tuan-tuan kena ingat, bila Allah Ta'ala buat turun bala, bukan bala ni turun pada orang jahat saja, semua orang baik pun akan kena. Bala ni konsep dia meliputi seluruh manusia. Sebab tu jangan buat sesuatu Allah turun bala. Kadang-kadang memang kita tak buat benda tu, kita tak buat benda yang Allah Ta'ala marah, tapi orang lain yang buat. Sebab itulah kita ni kena ta'awanu 'alal birri taqwa. Tolong menolong di atas takwa. Kita kena tegur kalau orang buat silap, tegur. Takut-takut bila bala turun bukan setakat dia kena, kita pun kena. Mudah kita faham, banjir lah, seperti banjir. Ni itu semuanya semua kena habis. Yang buat onanya, yang buat masalah satu rumah ni je. Sebab Allah marah satu rumah ni, habis seluruh kampung perumahan tu habis tenggelam habis dengan harta-harta benda, bahkan ada yang kematian. Saya duduk bercakap di sikit lagi. Saya duduk bercakap dengan orang yang dekat mana Shah Alam tu, Taman Seri Muda. Saya berkuliah sana, duduk cerita macam mana ni peristiwa kat Taman Seri Muda. Dia kata Masya Allah, 2 tingkat tu, 2 tingkat rumah teres, 1 tingkat semua hapus dia tu. Sebab Taman Seri Muda ni tempat yang rendah, semua air turun kat situ, bertakung. Jadi pada waktu tu ada yang sakit, tak boleh nak selamat, tiba-tiba tergelosor, tenggelam ayah dia, hak sakit tu hilang, tak tahu ke mana, mati berapa belah orang satu taman tu, dia kata. Dan pada waktu itu terputus hubungan. Dia kata yang satunya kena cerit berit, dia kata, duduk atas bumbung tu. Pada waktu itu tidak ada bantuan mari, dalam makanan tak ada, makan apa sajalah, dia kata. Yang teruknya, dia kata periknya sakit cerit berit, pasal air yang duduk banjir tu ialah air najis, bukan air biasa, air najis, dia kata. Duduk takung air najis, busuk, dia kata, nak pada waktu tu tebal tu dia punya lupa tu, Allah dah. Tu begitu sekali. Bila saya tanya bagaimana peristiwa nak berlaku banjir pula ni, dengan kata MET dah keluar kenyataan bulan sebelah nak naik air, dia jadi trauma tuan-tuan, jadi trauma. Sebab tu ada setengah tu bila mari musim ke-7 dia dah sewa awal-awal tempat lain, dia duduk tempat lain, bila habis musim tu baru dia balik semula ke rumah dia. Dan sekarang ni mereka dah sediakanlah satu beg plastik yang besar tu, satu plastik besar, dia kata dia akan letak barang-barang tu, dia akan ikat balik, dan satu kereta je boleh balut balik. Dia kata dah buat persediaan rapi selepas kih hari tu. Bila tanya dia, cukup trauma, dia kata trauma, tak boleh kata Allah dah. Ni bala Allah tak ada buat turun ni.
Nah, sama seperti mana COVID yang kita. Jadi maka Abraha sendiri pun tidak luput daripada penyakit cacar. Cacar ni penyakit yang menggugurkan daging-daging kulit. Bila kena saja batu ni pula batu musawanah. Bila kena batu tu, maka kena penyakit virus cacar ni, maka habis gugur daging-daging berkeping-keping, maka berlubang habis tubuh dia, tinggal tulang dan terkorok saja. Allah Rabbina. Akhirnya matilah tentera Abraha bersama Abraha tu sendiri. Tak lari daripada terkena burung ababil tersebut. Tempat mereka kena itu, nama tempat dia itu Sona'an namanya. Nah, begitulah Tuhan amat berkuasa ke atas tentera-tentera bergajah. Nah, tu. Ini bila ini berlaku pada hari kelahiran Nabi SAW. Maka sebab itulah tahun tersebut dipanggil tahun gajah. Ingat sebab pada zaman tu tidak ada lagi istilah tahun 2022, 1994, tak ada lagi. Selepas Nabi berhijrah baru ada nama tahun. Ya, tahun 1 Hijrah, 2 Hijrah. Baik. Sebelum pada tahun Nabi berhijrah, setiap peristiwa yang berlaku pada tahun tu, maka peristiwa tu diambil nama sempena tahun tersebut. Contoh, peristiwa yang besar berlaku tahun kelahiran Nabi itu tentera bergajah Abraha, maka dipanggil tahun Al-Fil. Nabi lahir bila? Pada tahun gajah. Itu peristiwa. Kalau tahun tu banjir, pernah berlaku banjir besar di kota Mekah, maka tahun tu digelar sebagai tahun banjir. Itu momen tu yang terjadi pada tahun tu dijadikan nama tahun tersebut. Boleh faham tak? Jadi baik, itu pada ayat pertama. Pada ayat kedua sebagai kesimpulannya, segala usaha tentera Abraha ni, duit dia, wang ringgit dia, apa semua usaha dia, tenaga dia, semua dibinasakan oleh Allah bila dia mati masuk api neraka. Jadi rugi sia-sia sahaja kita buat rancangan nak memusnahkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala dikira baik. Contoh, kita buat satu rancangan nak suruh orang jangan pergi masjid surau, mensia-siakan sajalah benda betul. Ayat ketiga dan keempat nak beritahu kepada kita, burung yang membawa penyakit ni bukan batu biasa yang dibawa tu. Bila bawa turun, bila kena membawa binasa, batu tu pula berpenyakit. Seekor burung bawa 3 batu di celah celah sayap dia satu, di celah kaki kanan dan di kaki kiri, 3 batu. Maka diluruhkan pada tentera Abraha, maka luka, kena, maka gugur keping-keping lagi. Baik, ayat kelima, bila kena batu tu, maka jadi hancurlah. Kata ulama, hancurnya jasad tentera Abraha seperti mana rumput yang telah diragut oleh binatang. Tu maksudnya rumput yang telah dimamuh oleh binatang, maka tak nampak rupa-rupa dah. Sebab hancur tubuh daging tentera Abraha kerana dinotakkan, dibinasakan sampai macam tu sekali Allah Rabbidah. Maka kesimpulannya di sini dalam surah Al-Fil ini Allah nak tunjuk sebenarnya kuasa Tuhan dan jangan kita lupa kepada Allah Ta'ala. Tu je. Yang pertama dalam surah Al-Fil dia nak tunjuk kuasa Allah. Yang kedua, Allah pesan dekat kita jangan lupa kepada Allah sentiasa. Selalu kena ingat kepada Allah. Bila kita lupa kepada Allah, kita akan rasa sombong dan kemudian kita rasa tak heran dengan maksiat yang kita buat. Maka Allah tak ada boleh tolong bala dekat kita semua. Itulah sebagai sepulan di dalam surah Al-Fil. InsyaAllah lepas ni kita akan masuk balik surah seterusnya, iaitu surah Al-Humazah. Ni InsyaAllah Al-Humazah ni cerita yang amat menarik juga. Nanti kita akan bahas. Wallah ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa anfa'na wa zidna bi rahmatika ya rahimin rabbana. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.